Ada yang menggelarnya love. Orang Itali memanggilnya amore. Orang Arab menyebutnya hub. Orang Cina memanggilnya ai. Orang Korea memanggilnya sarang. Yang lebih masyhur Hindustan menggelarkannya pyar. मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये दुनिया क्या जिंदगी पागल है मुसीबतें आती जाती हैं वाह 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 syabas Inspektor Sahab. Itu je lah yang nampaknya. Tapi kita lebih kenal love ini dengan istilah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau Zahidiyah, Kampung Melayu, Sungai Buloh. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka bagi berkongsi satu tajuk yang diminta oleh penganjur, iaitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada penghujungnya. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita bicara soal cinta. Allah kurniakan kita satu hati. Dalam satu hati itu ada sejuta rasa. Ada rasa marah, benci, berahi, sedih, redha, takut, gembira, bangga, simpati, cemas, geli, malu, cemburu, merajuk, rindu dan macam-macam lagi. Cinta ini sesuatu yang universal. Tidak ada bangsa yang tidak mengenal cinta. Ada yang menggelarnya love. Orang Itali memanggilnya amore. Orang Arab menyebutnya hub. Orang Cina memanggilnya ai. Orang Korea memanggilnya sarang. Yang lebih masyhur Hindustan menggelarkannya pyar. मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये दुनिया क्या जिंदगी पागल है मुसीबतें आती जाती हैं वाह 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 syabas Inspektor Sahab. Itu je lah yang nampaknya. Tapi kita lebih kenal love ini dengan istilah cinta. Dari mana asal usul perkataan cinta? Ini sebelum masuk cinta Rasul ini, dari mana asal perkataan cinta? Cinta ni asal daripada bahasa Sanskrit, iaitu asalnya sebutannya citta. Citta ni maknanya benda yang selalu diingatan kita, selalu difikir-fikirkan, cinta. Bahasa Sanskrit ni bahasa yang
banyak diguna pakai di dalam perbendaharaan bahasa Melayu, bahasa elit India yang lama yang kita pinjam. Perkataan dalam bahasa Sanskrit yang disenaraikan oleh Pendeta Za'ba tidak kurang daripada 388 patah, yang digunakan tidak lebih daripada 200 patah yang paling popular, melibatkan sekurang-kurangnya 14 bidang. Banyak kita gunakan bahasa Sanskrit dalam percakapan seharian tanpa kita sedar. Dalam bidang, dalam hal misalnya waktu, masa banyak guna bahasa Sanskrit. Dini hari, hari, kala, kali, ketika, masa, purnama, pertama, sedia kala, senja kala, sentiasa, tadi, tatkala. Itu semua bahasa Sanskrit. Kalau dalam bidang kejadian alam, langit misalnya, saya ingat majoriti perkataan yang di langit itu Sanskrit. Bintang, awang-awangan, angkasa, bima sakti, buana, cahaya, cakrawala, daksina, gelita, gema, gempa, gerhana, kartika, mega, nusantara, pancalima, purnama, udara, utara, itu semua bahasa Sanskrit. Kalau dalam haiwan, itu pun banyak bahasa Sanskrit. Biri-biri, cenderawasih, cintamani, gagak, gajah, gembala, geroda, harimau, jentayu, kala, kuda, merak, megastua, merpati, naga, raja wali, sawa, serigala, singa, unta. Dia yang kita asal bahasa Melayu binatang satu je. Itu yang original, iaitu babi. Itu je. Yang lain semua bahasa pinjaman. Baik tu orang Melayu menyempah sedap sebut babi. Itu asal usul bahasa kita betul. Daripada jauh di sudut hati sebutan tu. Tak ada pinjam-pinjam. Kalau bab perasaan tu banyak juga pinjam lah. Asmara, bahagia, berahi, apa lagi? Budi, budiman, bodoh. Bodoh tu bahasa Sanskrit, bukan bahasa Melayu. Itu tak sedap sangat. Bodoh tak syok. Dia ada lagi yang syok kalau menyempah orang ni. Bodoh tu bahasa Sanskrit. Cela, celaka, cerca, cinta, durjana, dermawan, duka cita, dusta, murka, malas, nestapa. Banyak dia membicarakan tentang bahasa Sanskrit ni begitu indah sekali. Banyak bahasa yang kita gunakan. Sebab itu dalam hal asmara dana, hal cinta-cinta ini, Sanskrit paling banyak perbendaharaan kata. Bahkan kalau tuan-tuan banyak hafal perbendaharaan kata bahasa Sanskrit, tuan-tuan boleh jadi sastrawan lah. Boleh buat puisi. Banyak bahasa yang pelik-pelik. Macam dalam bahasa Sanskrit yang berkaitan cinta, misalnya asmara. Itu bahasa Sanskrit. Apa lagi? Asmara dana. Asmara dana ni cinta berahi. Dia cinta lain, berahi pula lain. Macam kita dengan isteri, kita cinta sajalah. Abang cinta isteri, cinta. Abang sayang isteri, sayang. Berahi belum tentu. Dia kalau berahi ni, kalau cakap orang Pantai Timur, birah. Gelenyar. Nak ngusik semua. Gitu. Dia kat rumah sekarang, kejap isteri dia lalu, cek dia cuik isteri dia. So, isteri pun gitu. Kita duduk, saya saja dia datang, dia cuik hidung kita. Habis, batas habis, hai semayang. Ni nak pergi ke surau. Tapi kenapa dia jadi birahi? Sebut birah kan macam jahat sangat kan. Kenapa jadi birahi? Ghairah begitu? Sebab itu dia panggil asmaradana. Dalam rumah tangga dah tak ada dah asmaradana ni. Asmara ada, asmaradana tak ada. Sebab dana tak ada, macam mana nak asmara? Tak ada. Dana pun tak ada. Apa lagi? Asmara loka. Asmara loka tu alam percintaan. Asmara loka. Dia loka ni, kalau agama Hindu pun dia ada 7 petala langit, 7 petala bumi, dia panggil loga. Loka, loga. Macam kawan-kawan kita India nama Loganathan. Misalnya, loga. Loga ni 7 loga, 7 kayangan. Di surga orang Hindu dia ada 7 lapis lah. Deva loga, Yama loga, Swarga loga, Brahma loga, Vaikunda loga, Siva loga, para loga. Paling tinggi sekali. Sampai Firdaus lah. Vaikunda loga, Vaikunta. Macam kita yang Swarga loga, itu yang jadi swarga jadi surga. Itu yang sebutan jadi dalam bahasa Melayu. Bawah 7 loga ada patala. Itu jadi 7 petala pula. Patala, dunia bawah daripada surga loka ini. Kita pun guna 7 petala langit, 7 petala bumi. Apa lagi dalam bahasa Sanskrit yang bercorak cinta?
Berangta. Berangta ni jatuh cinta. Apa lagi? Juwita. Juwita ni nyawa kita. Kekasih, buah hati. Dia bukan sekadar kekasih lah, dia nyawa kita. Nyawa kita. Baik itu orang Arab, kalau dia sayang pada seseorang, dia akan panggil orang tu anta hayati. Awak nyawa saya. Baik itu, kalau pengalaman duduk tanah Arab, lecturer orang Arab, dia akan sebut salah nak manggil nama orang Melayu, orang Malaysia, yang banyak nama Nur Hayati, apa semua. Sebab kalau dia sebut, macam dia bercinta dengan student dia. Padahal nama Minah tu memang Nur Hayati pun. Jadi dia sebut Nur Hayati, dia jadi macam, dia jadi malu sendirian. Sebab dia, macam dia nyebut Intan Payung pengarah jantung. Macam kita tak panggil lah Hayati, panggil Yat je. Yat panggil Yati, begitu sajalah. Itu bahasa mendalam betul, nyawa. Apa lagi? Kama. Kama bahasa Sanskrit, maknanya asmara, cinta. Kalau hati kama, yang lagu Siti Nurhaliza itu, dia malah hati itu penuh dengan cinta. Kalau pesona, itu bukan kereta proton, tidak. Pesona itu terpikat. Kita sangat terpikat. Kalau terpikat biasa, pesona itu sangat terpikat. Puspa, puspa ni apa, buah hati kita. Kalau puspita, kekasih hati. Banyaklah bahasa-bahasa Sanskrit yang berkaitan dengan soal cinta kasih ini. Tuan-tuan sekalian, bercakap soal cinta, ada apa dengan cinta? Pada cinta ada seluruh apa-apanya. Walau siapa dan betapa pun cara kita menuturkannya, cinta menyebabkan kita dipanggang resah. Kerana cinta juga kita dianugerahkan keindahan di jemala rasa. Orang bercinta melihat hijaunya dedaunan lebih hijau daripada orang lain. Orang bercinta melihat birunya langit lebih biru daripada orang lain. Itulah indahnya cinta. Walaupun tanpa bertatap muka, melihat bumbung rumah pun jadilah sudah mendatangkan kegembiraan. Hidup tanpa cinta ibarat hidup tanpa cita-cita. Sebab itu cinta ini mustahak. Namun dalam hidup, kita nak letakkan prioriti kita cinta kepada siapa. Sebab itu fokus malam ni kita nak menceritakan tentang cinta kita kepada manusia teragung sepanjang sejarah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ni tuan-tuan, dia lebih daripada sekadar kasih sayang. Kasih sayang itu pun cinta, tetapi cinta lebih tinggi dari kasih sayang. Kerana dalam cinta ada dua unsur mustahak. Pertama sekali unsur rindu, unsur teringat-ingat, unsur kegairahan berahi. Yang kedua dalam cinta ada unsur sangat nak bertemu. Maka kalau kita cinta Nabi, setakat cinta, tak ada keinginan nak bertemu, belum cinta. Itu baru kasih baru. Jadi cabut stiker pada kereta yang kata saya cinta Nabi, belum lagi. Itu baru kasih saja. Cinta ni teringin sangat nak bertemu. Macam tuan-tuan yang ada cucu, dah ada latuk sekarang ada cucu. Dalam handphone pun wallpaper gambar cucu. Bila kita tengok, kita cinta. Tapi ada hari kita geram, bila lah budak ni nak datang rumah aku, geramnya aku nak peluk, nak peluk. Kegeraman itu cinta. Geram nak bertemu. Semua kita yang dah berkahwin ni pernah bercinta. Kita faham apa rasanya bercinta. Rasa kepingin nak bertemu. Bukan sekadar aku sayang dia, tidak. Tapi bilalah boleh berjumpa. Zaman kita tak ada WhatsApp, tak ada telefon, bawa siling segenggam, telefon oren tepi jalan tu bergerak macam-macam. Tu je lah yang adanya. Sebab itu dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh Nabi dalam hadis-hadis, cinta itu disebut al-hub ataupun mahabbah. Hub ini maknanya biji. Kalau tuan-tuan biasa beramal dengan habbatus sauda, habbah, hub sama. Benda biji, benda basic. Artinya cinta ni dia duduk dalam hati yang paling dalam. Maka bermula daripada sini kita boleh muhasabah. Kita dengan Nabi ni kita sayang je ke ataupun kita cinta? Cinta ni dah kepingin nak temu Nabi.
Bagi setengah orang, dia sanggup bergolok bergadai, menyimpan duit, tak makan di kedai apa semua, kerana nak nyimpan duit, nak pergi umrah. Sebab bagi dia, setiap kali menjejakkan kaki ke bumi Madinah Al-Munawwarah, dia rasa macam balik kampung. Lalu dekat kubur Nabi, masuk tu dia gembira lah, macam balik kampung jumpa atuk kita lah. Lalu dekat depan makam, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya dari kampung Melayu ya Rasulullah, Sungai Buloh, khabare? Tanya, ya Rasul, kita rasa macam menziarahi atuk kita. Nak balik pun sama lah, daripada luar lambai. Ya Rasul, nak pergi ke Mekah dah ni, nak buat umrah, jumpa lagi. Kita ada rasa, oh itu cinta. Cinta dalam. Mengapakah kita ni perlu cinta kepada Nabi dengan cinta yang bersungguh-sungguh? Apa sebab? Pertama sekali, tanda kesempurnaan iman adalah cinta Nabi bersungguh-sungguh. Ini antara perkara aksiomatis dalam syariat Islam, iaitu kita mesti cinta kepada Nabi. Semua ulama sepakat bahawa wajib kita cinta kepada Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi merupakan salah satu dari cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada dua kalimah syahadah yang kita ucapkan. Buktinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah pada cinta pada Nabi. Sebab itu ulama dulu-dulu bersungguh-sungguh menyusun banyak bab-bab cinta Nabi ini dalam berbagai kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i misalnya dalam Sahih Muslim susun bab tentang wajibnya cinta kepada Nabi, melebihi cinta kita kepada isteri kita, suami, anak-anak, mak bapak, bahkan seluruh manusia. Dan Nabi pun menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hadis Muslim. Kata Anas bin Malik, Nabi sebut, tidak lengkap iman kamu selagi aku tidak dijadikan yang paling kamu cinta melebihi daripada cinta kau kepada mak bapak, anak-anak, suami isteri atau seluruh manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita terpaksa cinta Nabi, mesti cinta Nabi sebab dia adalah pembuktian iman. Tapi cinta kita tak boleh melebihi Allah. Allah paling besar sekali cinta kasih kita. Saya perlu sebutkan begini sebab kalau kita tak letakkan satu bab pembatasan, maka akan jadi nanti satu kepahaman bahawa Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, yang banyak tersebar sekarang ini. Tak, Allah tetap sebagai Khalik, yang lain semuanya makhluk. Jadi cinta Allah, cinta Rasul sebagai pembuktian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada nafi, ada isbat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena cinta kepada Nabi sebab kita nak balas cinta Nabi pada kita. Kadang-kadang secara jujur kalau kita membaca sirah, Nabi ni kadang-kadang macam bertepuk sebelah tangan. Dia cinta sangat pada umat dia. Umat dia jual mahal. Buat tak tahu je. Banyak bukti-bukti kita boleh melihat di dalam hadis bagaimana Nabi ini sayang kita lebih pada mak bapak kita sayang pada kita. Nabi dalam satu riwayat kata para sahabat, tiba-tiba dia bersuara, waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku ni rindu betul pada saudara-saudara aku. Sahabat pun menyampuk, faqalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika? Ya Rasulullah, apa kami ni bukan saudara ke? Nak rindu apa? Depan mata ada ni. Nabi kata, la bal antum ashabi, engkau bukan saudara aku, engkau sahabat aku. Wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum ala haudi. Saudara aku ni adalah mereka yang akan datang selepas aku meninggal nanti, aku dah wafat, baru dia muncul. Jadi mereka ni aku tak jumpa. Jadi aku akan tunggu mereka di pintu di tepi telaga, kata Nabi. Nunggu pintu surga tu liket, cerita lagu lain. Yang menunggu umatku di tepi telaga, kata Nabi. Sebab itulah, punyalah sayang Nabi pada kita, dia betul-betul rindu kepada kita. Ada satu hadis, ini lebih meruntun jiwa kita lah. Satu kisah menarik, kisah ini dirakamkan dalam banyak kitab-kitab hadis.
Salah satunya dalam kitab Sahih Imam Ibn Hibban. Satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Aisyah ni dia duduk dengan Nabi bersembang, sembang santai, suami isteri borak. Ni Aisyah ceritalah. Kata Aisyah, laqad ra'aitu minan nabiyyi tiba nafsin. Ketika aku memandang wajah Nabi bersembang dengan dia, tiba nafsin, aku rasa tenang dalam hati menengok muka dia ni. Mana Nabi ni mukanya bersih, suka menengok manis wajahnya. Jadi aku sejuk menengok muka Nabi. Tiba Aisyah pun kata kepada Rasul, ya Rasul, doa sikit untuk saya. Doalah sikit. Nabi ni spotting, suruh doa. Nabi pun angkat tangan. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa Aisyah. Dosanya yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terang. Nabi doakan Aisyah. Jadi Aisyah bila dia didoakan sebegitu, fadahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dahik. Jadi mendengar doa Nabi yang begitu indah, Aisyah tersenyum lebar sampai ketawa. Jadi sebabkan ialah Nabi mendoa dengan satu kata-kata yang indah, beli jiwa romantis ayatnya. Terjelepuklah Aisyah, jatuh kepalanya di pangkuan Nabi. Isteri manja dengan suami, gelebuk jatuh atas pangkuan Nabi. Kemudian Nabi senyum, Nabi tanya, ayasurruki du'ai. Aisyah, awak suka tak doa yang saya baca tadi? Aisyah bila Nabi tanya, wa mali la yasurruni du'auka, bagaimana mungkin ya Rasul saya tidak happy? Nampak ni sedang happy ni. Jadi kata Nabi, tahukah kamu, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salati. Kata Nabi, demi Allah wahai Aisyah, itulah doa yang sama saya bacakan untuk seluruh umat saya setiap kali saya sembahyang. Hadis riwayat Ibn Hibban. Tuan-tuan, tiap kali sembahyang Nabi doakan kita. Mak bapak kita pun tak buat macam tu. Kita dengan anak kita pun kita tak buat begitu. Nabi tak pernah absent mendoakan, ya Allah, ampunkan umatku dosa dia yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terang, dosa yang dia sembunyi. Tanpa gagal. Kita tanya diri kita malam ni, berapa kali kita doa pada Nabi? Jawapannya jarang-jarang sekali. Doa maksudnya, doa minta kedudukan yang baik pada Nabi, diberikan kedudukan terpuji, jarang. Disebabkan kita jarang buat, itulah Nabi minta, tolong doakan untuk aku lepas daripada azan. Iaitu lepas pada azan, disyariatkan kita berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sampai habis, daripada kecil kita hafal doa ini. Doa supaya Nabi dapat maqam mahmuda, kedudukan yang tertinggi di hari akhirat. Tapi itu pun berapa ramai orang tak sudi berdoa. Time dengar azan di radio, dia tukar channel lain. Surau patut masuk isyak azan, dia teruskan je ceramah. Mentang-mentang penceramah selebriti, hanyut habis dengan azan-azan. Sedangkan mendoakan Nabi belum tentu umur kita panjang nak tunggu azan pagi esok. Dan Nabi sampai menyebut, siapa doakan untuk aku untuk dapat maqam mahmuda lepas pada azan, wajib dapat syafaat aku. Kenapa Nabi bersungguh suruh kita doakan dia? Sebab maqam mahmuda ni satu anugerah di hari akhirat. Allah kurnia kepada hambanya yang terbaik. Ini anugerah dekan terbaik sekali. Nabi-Nabi berebut kedudukan ni. 144,000 Nabi nak dapat anugerah ini. Dan Nabi pun nak bersaing, jadi dia minta umat dia tolong undi dia. Jadi tuan-tuan, kita kena afundi Nabi. Saya sebagai campaign manager pada malam ini menyeru tuan-tuan, undilah Nabi kita. Bukan tak percaya Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua, kita tabik spring semua. Tapi sorry lah, pilihan kita Nabi kita lah, kekasih kita. Dia doakan kita hari-hari, takkan tak boleh pangkau undi sikit tuan-tuan untuk Nabi kita. Angkat Nabi, ya Allah, beri aku Nabi aku ni maqam mahmuda wa ba'athu maqam mahmuda allazi wa'attah.
Ya Allah, kurniakan dia maqam mahmudah yang kau dah janji beri pada dia. Yang tuan-tuan jangan lupa doakan lepas azan doa, lepas azan doa. Baik, itulah Nabi ni, dia antara kesukaan dia suka mendoakan umat dia. Tapi umat dia memang pemalas cak ayam, betul lah. Tak mendoa langsung untuk dia. Lepas azan pun tak berdoa juga. Doakanlah. Dia kalau kita cerita tentang golongan yang umat yang didoakan Nabi ni menarik, tapi saya tidak nak elaborate panjang sangat, kan tak sampai tajuk kita. Dia ada beberapa golongan umat Nabi yang Nabi memang doa spesifik. Yang tadi doa lepas sembahyang, doa umum. Ada kelompok tertentu yang Nabi doa secara khusus. Moga-moga kita semua masuk dalam golongan ini. Siapa mereka? Pertama yang Nabi doakan secara spesifik, orang yang rajin sembahyang sunat qabliyah. Khususnya qabliyah sebelum sembahyang Asar. Qabliyah Isya, qabliyah sunat fajar, itu semua biasa. Tapi sembahyang Asar ni tak ramai orang buat. Nabi sebut rahimallahu mar'a shalla qabla al-'asri arba'ah. Ya Allah, rahmatilah orang yang sanggup mendirikan sembahyang qabliyah Asar bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Oh, ini memang payahlah 4 rakaat. Dalam Asar tu 4 rakaat. Sembahyang sunat 4 rakaat lagi. 8 rakaat. Memang tak exercise lah kita gitu. 8 rakaat. Tapi tak semua orang buat. Saya ingat dah nak masuk dah waktu insya agaknya. Selepas daripada ni. Jadi saya ingat kita berjeda dulu seketika. Untuk memberi laluan kepada azan insya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan sempena sambutan Maulid kita malam ini. Kita berkongsi tajuk kasih sayang Rasulullah ataupun cinta kepada Rasulullah tiada penghujungnya. Kita sedang membicarakan bagaimana pentingnya kita mendoakan kepada Nabi kita, sebab Nabi ini dia tak jemu-jemu mendoakan kita, sama ada secara umum ataupun secara khusus. Secara umum kita dah sebut tadi dalam hadisnya, yang mana Nabi kita mendoakan tiap kali sembahyang untuk kita diampunkan dosa terdahulu, yang akan datang, yang tersembunyi atau yang terang-terang. Dan ada pula masanya Nabi doakan kepada umatnya dalam hal-hal yang khusus. Antaranya, ya Allah, rahmatilah umatku yang mendirikan sembahyang sunat Asar 4 rakaat. Itu didoakan khusus. Ada juga didoakan rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang kau pada umatku yang bangun di tengah malam, dia sembahyang malam, kemudian dikejut pula isteri dan keluarganya untuk melaksanakan qiyamul lail. Oh, itu pun didoakan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan, ini semua benda yang payah nak dibuat. Sebab itu Nabi doa spesifik. Tuan-tuan boleh buat? Payah nak buat, susah. Kita boleh qiyamul lail, nak kejut satu rumah ni. Susah tuan-tuan. Anak-anak kita lagilah payahnya. Payah, subuh pukul 7. Nak semayang pukul 3 pagi, entahlah. Dia pukul 3 baru tidur. Macam mana nak kejut semayang pukul 3 pagi? Tapi itulah dia doakan spesifik. Di malam kan tuan-tuan boleh buat lah. Bangun pukul 3 pagi, kejut isteri. Yang bangun semayang tahajud. Dia pun bangun. Kita sama balik tidur, selamat. Itu tak dapat doa jugalah. Sebab Nabi doa untuk orang yang bangun qiyamul lail, baru kejut orang. Kalau dia setakat tukang kejut takci, baik kunci alamnya. Siapa lagi orang yang spesifik Nabi doakan? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Ya Allah, kurniakan kasih sayangmu pada umatku yang toleransi, bersamah. Samah ni yang sebut sahibus samahah kan, orang yang berlapang dada atau mudah berkira. Kata orang Pantai Timur, mudah berkira, jenis tolak ansur, terutama ketika dia membeli, ketika berjual, ketika dia memperjuangkan hak dia, dia mudah berkira lah, tidak strict sangat. Ini didoakan Nabi, orang yang tak berkira sangat. Tuan-tuan, kalau ni ada pasal malam apa, kalau beli barang, janganlah minta kurang sampai tak ada untung langsung. Orang tu kesian ke dia, tolak ansur lah sikit.
Tapi bagi kita orang lelaki jarang minta kurang sampai begitu. Perempuan kalau minta kurang, ngeri kita tengok. Suami lari kalau tengok bini dia minta kurang barang. Allah, rasa kesian kau orang mereka tu. Kalau petai tu dia tanya jatuh sebiji jadi berapa? Sepapan berapa? Maknanya budak tu jadi sebersalah. Kita larilah. Tapi kita membeli kena minta kurang. Kena minta kurang. Itu hak sebagai pembeli. Tak salah. Tahu dah tak dapat, saja minta. Kalau sampai orang tua kata, kalau nak kenal keturunan bunian, ni bunian ni dia ada kahwin dengan manusia juga, jadi dapat keturunan bunian. Katanya, kalau nak tahu orang tu keturunan bunian, tanda-tandanya adalah bila beli barang, tak pernah minta kurang. Itu bunian tu. Jadi kalau tuan-tuan ni beli barang tak pernah minta diskaun, tuan-tuan ni mungkin ada darah bunian sikit lah. Patutnya minta diskaun sikit. Biasanya kita minta lah, macam kedai mamak, oh no, 8.5, murah sikit. Itu minta kurang lah tu. Jadi itu yang ketiga, bertolak ansur lah. Yang keempat, orang yang didoakan spesifik oleh Nabi, rahimallahu abdan takallama faghalima aw sakata fasalima. Ya Allah, rahmatilah dan kasihlah kepada hambaku, pada umatku, yang kalau dia bercakap, percakapannya itu mencetak pahala. Dan kalau dia diam, diamnya itu mengelak murka darimu. Tolonglah beri rahmat pada orang ini. Jadi maknanya dia dari mulutnya keluar benda yang elok puji orang ke, nasihat ke, selawat ke, zikir. Dia tak ada keluar yang tak baik. Itu dikurniakanlah rahmatmu ya Allah pada orang begini. Siapa lagi orang yang didoakan rahmat oleh Nabi pada umat dia? Orang yang pergi Mekah buat haji ataupun umrah. Rahimahallahul muhalliqina, rahimallahul muqassirina. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang kau kepada umatku yang memotong sedikit rambutnya. Dan ya Allah, kurniakanlah rahmatmu kepada umatku yang pergi Mekah mencukur kepalanya. Nabi doakan untuk orang yang botak kepala 3 kali. Orang yang gunting sikit 1 kali doa saja. Jadi tuan-tuan nanti ada rezeki pergi umrah, buatlah botak kepala, apa salahnya? Botak. Orang botak didoakan rahmat 3 kali. Orang yang nak jaga remoh semua 1 kali doa sajalah. Kadang bukan jaga remoh sangat, rambut memang jenis swak, payah nak tumbuh dah. Kalau cukur tak berapa tahun baru hidup pula rambut dia. Jadi dia pun faham juga lah. Jadi tuan-tuan nanti kalau pergi ke Mekah, kalau boleh botak lah. Jadi balik lagi kepada cerita Nabi sayang kepada kita ini. Kadang kita timbul pertanyaan, kenapakah Nabi kita ini sayang sangat pada kita? Jawapannya kerana kita ini adalah umat yang paling bongsu berbanding dengan umat yang hidup di zaman Nabi. Sahabat, kalau dia jadi baik, itu tak pelik. Dia ada teladan. Dia ada problem, dia jumpa Nabi, nengok muka Nabi pun dia tenang dah. Kita Nabi tak ada apa, tak ada. Dah lah umat paling lemah. Maksiat banyak zaman kita. Zaman Nabi maksiat mana banyak tuan-tuan. Maksiat tak banyak. Dan Nabi memang diakui umat dia yang hujung-hujung ni semua lemah semua. Lemah. Ingat tak peristiwa ataupun dialog antara Nabi Musa dengan Nabi kita dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj? Nabi Musa tegur kepada Nabi kita kerana Nabi menyanggup menerima arahan semayang 50 waktu. Bagaimana Nabi Musa tegur? Ya Muhammad, wallahi laqad rawattu bani Israel qaumi ala adna min hadza fadha'afu fatarakuhu. Wahai Muhammad, minta maaf, bukan aku nak pertikaikan. Umat aku dapat perintah semayang kurang daripada engkau. Kau 50, kita orang lagi sikit. Tapi umat aku pun pemalas nak buat banyak itu. Umat engkau tak boleh buat. Fa ummatuka adhafu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absara wa asma'a farji' falyukhaffif anka rabbuka. Muhammad, umat engkau lemah. Badan lemah, fizikal lemah, hati lemah, minda lemah, semua lemah. Beginilah. Farji' falyukhaffif. Engkau balik jumpa Tuhan, minta diskaun. Minta kurangkan. Jangan jadi 50 ni, banyak sangat. Nabi pun naik turun.
Sampai tinggal 5. Itu pun 5 pun Nabi Musa kata, pergi minta kurang lagi lah. 5 pun banyak. Umat ni kan patut semayang setahun sekali je. Semayang raya haji je. Raya puasa. Raya haji pun dia pemalas. Itu Bangladesh ramai semayang tu. Dia pergi mana-mana semayang raya haji. Biar Nabi kita malu lah. Daripada 50 tinggal 5. Takkan minta kurang lagi. Tapi memang Nabi dia faham. Umat dia kecil-kecil. Sebab itu kata Ka'ab al-Ahbar, Inna Allah Ta'ala akrama hazil ummah bi khamsi karamat. Umat yang hidup selepas pada Nabi ni, dia dapat kemuliaan lebih daripada orang lain. Banyak lagi kelebihan. Sebab innahu khalaqu du'afa hatta la yatakabbara. Saiz mereka ni tak sebesar umat dulu. Jadi bila badannya tak besar, kurang sombongnya. Kan kita kalau badan besar, badan sadu, asyik cium lengannya kerja. Kan pakai singlet gulu-giling, nunjuk ke bergerak dada bila tak ada apa, tak nak tunjuk apa, tak ada apa yang nak ditakburkan, tak ada apa. Badan pun lemah begitu je. Khalaqum sigharan fi anfusihim hatta ta'kunu mu'annatun ta'amu wasyirab wasiyabu alim aqal. Umat ujung ni macam kita ni, badannya tak besar supaya jimat perbelanjaan untuk makan, minum, termasuklah pakaian. Maknanya beli kain tu tak besar. Bayangkan kalau kita sebesar umat-umat zaman dulu. Macam Nabi Adam tuan-tuan. Nabi Adam besar. Nabi Adam ni, Nabi pernah cerita fizikal ahli syurga. Nabi cerita semua ahli syurga nanti dia punya badannya ala khuluqi rajulin wahid ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Nanti di surga, tuan-tuan semualah, semua ahli syurga, rupa mereka sama seperti Nabi Adam, tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Hadis Bukhari. Jadi kita di syurga badan besar-besar. Apa sebab besar? Sebab ahli neraka pun besar juga. Kenapa ahli neraka besar? Sebab kalau spesifikasinya ikut badan di dunia, tak sempat masuk neraka, cair dah. Api neraka kuat sangat. Jadi api neraka ni dia tak padan nak masuk, dia kena badan besar juga. Ini lain tahun lah, tuan-tuan boleh cari penceramah cerita tentang fizikal ahli neraka. Ahli neraka ni, dia punya punggung dia saja besarnya saiz antara Mekah dengan Madinah. Besar badan dia. Supaya sedap diganyang oleh malaikat. Baru sedap buat barbecue. Boleh grill, boleh macam-macam. Kalau spek sekarang, baru masuk hancur lah. Tak ada nak main. Tak ada nak musim hangus dah. Jadi ahli surga pun besar, ahli neraka pun besar. Tuan-tuan, satu hasta ni panjang daripada lengan, mula daripada siku sampai jari tengah. Lebih kurang satu hasta. Lebih kurang dalam 45 cm. Kalau pembaris panjang tu dalam 30 cm. Maknanya kalau 60 hasta, kita bulatkanlah, dia 27.432 meter. Kita bulatlah kepada 30 meter. Maknanya kalau 30 meter ni, kalau kita andaikan setiap tingkat bangunan tu sekitar 10 kaki, ketinggian 30 meter ni bersamaan ketinggian bangunan 9 tingkat. Berapa besar Nabi Adam itu. Bayang kalau nak buat baju Melayu, tuan-tuan. Berapa besar kain. Jekyll 4 kedai dia pergi, tak jumpa lagi. Tak cukup lagi. Tak cukup kedai beli. Biarlah kita besar ini, senang. Nak buat baju senang. Jadi Nabi dia dah tahu umat dia ujung-ujung ni dia banyak akan tergoda dengan maksiat. Tuan-tuan, kalau kita nak mengkaji ya, Nabi pun mengakui innama masali wa masalun nasi kamasali rajulin istauqada nara. Aku dengan umat aku ini umpama orang yang sedang buat unggun api. Falamma adaat ma haulahu. Bila api itu menyala, datanglah serangga nak menerkam ke dalam api. Jadi kerja aku ni nak mengelakkan serangga tu masuk dalam api. Jadi itulah umpamanya aku dengan umat aku. Dia bukan ramai nak terjun ke dalam api itu tadi. Fa ana akhudhu bi hujazikum 'anil nari wa antum taqtahimuna fihi. Aku ni berusaha nak selamatkan kau daripada api, sedangkan mereka tetap nak terjun ke dalam api itu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau kita tengok zaman dulu, maksiat ni payah nak buat, tuan-tuan. Macam kita lah, zaman kita budak-budak, zaman kita sekolah, zaman muda kita, maksiat ada tapi payah nak kena cari. Zaman sekarang maksiat di mana-mana.
maksiat pada telefon saja. Kadang tak niat pun nak menengok maksiat, keluar juga. Tuan-tuan suka dengar ceramah YouTube misalnya. Bukalah YouTube, type Ustaz Somad. Pup. Ada pun ceramah lah. Kita pun melayan lah. Pup, keluar iklan. Ingin kempiskan perut, Astaghfirullahalazim, gambar perut pula dah. Kita pun tekan skip ad tu. Jari lebar, tekan makin beranak pula ada iklan tu. Keluar ubat kuat macam-macam pula, tongkat Ali lah itu, kacau betul. Tengok jugalah, begitu jadi. Gangguan banyak. Kadang tengah mengaji, ibu-ibu suka mengaji Quran pakai telefon. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi, senyap sekejap. Mesej masuk, baca dulu. Sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakal, masuk lagi mesej, jawab lagi. Bila lah habis mengaji? Kita banyak gangguan. Pengherotan tu banyak. Hiburan banyak. Dulu zaman kita, macam saya ni membesar dengan zaman rock lah, rock kapak apa semua. Zaman tu hiburan ada, tapi susah kena lagi fanfare. TV pun 3 channel, tuan-tuan. TV 3 baru tahun 85. Sebelum TV 1, TV 2 ya. Pukul 12 tak ada lah TV. Semut je sampai pukul 6. Keluar kamu semut. Pukul 5.30 tu baru keluar yang bulat tu, jam. Itu je lah. Kartun tak ada apa. Sekarang TV 24 jam. Netflix lagi. YouTube bila-bila masa. Dulu nak nunggu Piramli hari Jumaat je. Tengok Piramli. Tu pergi rumah tu kampung. Mau menengok cerita Piramli. Rumah tak ada TV kan. Ada TV. Current pula tak ada. Susah betul. Current ni baru ada. Saya ingat dulu jengka dulu. Orang jengka duit banyak. Beli peti air. Current tak ada. Lala simpan baju dalam peti air. Jadi kita dulu, hidup kita beza dengan budak-budak sekarang ini. Jadi hiburan payah. Nak ibu kena duit kahwin lah. Maksudnya kan kena duit kahwin lah. Suka lah. Sebab bila kena duit kahwin, ada jamming, persembahan. Ada kukiran. Itu zaman Pok Yeye semua. Suka. Itu je lah hiburannya. Macam maghrib tu semayang tahlil lah tuan rumah buat. Lepas pukul insyak tekan tak ada lah. Mula bergendang dulu lah. Kompang ke apa. Lepas tu masuk fasa 2 tekan Pok Yeye lah. Sampai pukul 12, sampai pukul 1. Suka tengok. Live band. Lepas tu balik. Pagi esok datang lagi. Live band lagi. Sampai tengah hari. Itu je lah. TV adalah konsert sekali-sekala. Kingsway lah. Battle of the Band. Tu pun kena harap beli kerajaan zaman Tok Mat. Tak ada. Kerat habis. Rambut rocker semua. Jadi belia semua. Jadi tak banyak hiburan lah. Sekarang hiburan dia tu di tangan je. Tuan-tuan balik kan teringat lagu Piramli ke, teringat lagu Ahmad Jaih, tarik dia. Titik keluar. Adalah iklan sikit, jeng sikit je lah itu ya, tak ada apa. Jadi cabaran tu makin kuat. Nengok orang seksi. Zaman kita budak dulu payah nak menengok orang seksi ni, susah. Saya dulu kampung, dulu di Maran. Nengok orang pelik-pelik ni Kuala Lumpur je. Tengok pergi Kuala Lumpur, orang pakai skirt begini. Kita tak ada benda itu. Ada, tapi tak ada yang seberani itulah pakaiannya. Tapi sekarang la ilaha illallah, pergi pasar malam. Grab pertama je jual per ayam. Dalam tu per orang lagi banyak pada per ayam. Kita pula kata habis lah, berpusing kepiah. Nah itu Nabi, dia prihatin dengan kita. Macam manalah umat aku ni esok ya. Maksiat banyak. Macam zaman dia, maksiat kurang. Ada, tapi boleh kontrol lah. Dia mengenal macam mana lah umat aku kat Sungai Buloh, umat aku kat Kuantan, kat Kuala Lumpur, kat Dengkil, macam mana dia orang ya. Itu yang diprihatinkan. Dia doa pada kita, ya Allah, kau ampunkanlah dosa umat aku. Mana yang dia terperasan, mana yang dia tak perasan, ampunkan. Jadi tuan-tuan, takkanlah kita tak boleh appreciate, hargai orang macam ni. Sayang kita lebih pada mak bapak kita. Jadi apa yang kita boleh buat, kita balas kasih sayang dia balik. Nabi ni dia punya kasih sayang memang tak boleh challenge. Tak boleh challenge. Dia punya cinta dia bukan kalau kita dia menebarkan kasih sayang ni bukan sekadar kepada kita umat dia. Dia sayang kepada semua. Itu yang orang kalah betul dengan Nabi kita lah. Kata Syekh Syamsuddin Muhammad dalam kitab Al-Majalisi Wa'ziyah Syarah Sahih Bukhari. Dia menceritakan cerita tentang kasih sayang Nabi saja. Nabi ni kata dia menyebarkan kasih sayangnya kepada semua makhluk.
Sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, semua. Macam kita sayang manusia, yes. Tapi haiwan belum tentu. Mungkin tuan-tuan sayang haiwan tertentu saja. Oyen misalnya. Oyen tu lah yang kita sayang. Haiwan lain kita tak sayang. Semut ke apa kita tak peduli. Cicak kita tak peduli. Nabi sayang semua. Sebab itu kita melihat dalam sejarah, Nabi mengajar kita, sayangilah orang yang bodoh. Dengan cara kau berikan pencerahan ilmu. Sayangilah orang-orang yang hina. Dengan kau angkat kemuliaan dia. Sayangilah orang-orang miskin. Dengan kau belanja dia, sedekahkan harta. Sayangi anak-anak kecil dan orang-orang tua. Dengan memberi mereka cinta kasih pada mereka. Sayangilah haiwan, tumbuh-tumbuhan alam sekitar. Dengan kita bersikap bijak dan mencurahkan kasih sayang pada mereka. Hatta sayangilah ahli maksiat. Dengan mengajak mereka menggunakan kebijaksanaan dakwah. Nabi ni dengan orang maksiat pun dia sayang. Sayang. Macam kita, kalau dengar satu orang buat maksiat, satu kampung hina dia. Satu kampung kutuk dia, kecam. Tidak. Nabi ni orang buat maksiat pun, dia masih memberikan kasih sayangnya. Ada satu cerita yang dikisahkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar cerita ada satu orang sahabat zaman Nabi namanya Al-Nu'aiman ibnu Amru. Al-Nu'aiman ini, dia suka mabuk, selalu minum. Ibadat tapi mabuk. Kenapa? Sebab orang Arab ini dia payah nak berpisah dengan minuman keras. Baik itu Arab ni, kosakata perkataan arak dalam bahasa Arab ada 100 kosakata. Macam kita bahasa Melayu, arak ada berapa patah perkataannya? Tak banyak. Arak, tuak, apa tak ada lah. Kau kena nama pun ketum, ambil lagi nama. Itu tak banyak, nak cari 10 pun tak dapat. Arab ada 100 perkataan pasal arak. Dia sangat suka mabuk. Lepas tu arak dengan Arab dekat-dekat bunyi kan. Arab, Arab lebih kurang bunyi. Dia orang suka mabuk. Sebab itu pengharaman arak tak dapat diharamkan sekaligus. 4 fasa baru haram. Sebelum tu masih lagi yang wala taqrabus salat antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu semayang dalam keadaan mabuk. Takkah kita pelik ayat ni? Ada ke orang Islam semayang mabuk? Oh, ada. Ada. Ini panjang ceritanya. Jadi ada di kalangan sahabat ni masih belum tinggal minum lagi. Mabuk. Tadi Nu'aiman ni setiap kali dia mabuk, minum, dia mabuk, dia menyesal. Dan dia akan jumpa Nabi. Ya Rasul, saya nak buat pengakuan. Apa cerita? Malam tadi balik masjid, saya minum lah. Ada sikit mabuk lah. Minta maaf ya Rasul. Hukumlah saya ya Rasul. Itu je lah kerja dia. Wa kana Nabi qad jaladahu fi syirab. Kata Umar, Nabi, mari sini, rotankan sikit. Minum tak habis-habis. Pop, Nabi rotankan dia. Oh, minta maaf Rasul. Saya janji tak nak minum lagi. Balik, pergi balik. Kemudian datang lagi 2-3 hari. Ya Rasul, apa hal? Mabuk ya Rasul. Hukumlah saya Rasul. Kau ni asyik mabuk, ialah kerja. Rotan lagi. Pam. Macam budak mengisap lah. Mengisap dadah kan. Dia dah keluar pusat apa semua. Dah kata nak baik datang masjid. Kita pun dah jaga dia elok. Tiba-tiba dia datang aku. Tok Imam, saya ni ngisap semula ni. Kita pun, kau yang ngisap ni. Ustaz aku rotan lagi. Tak apa, rotan lah saya Tok Imam. Pam rotan. Lusa datang. Mabuk lagi. Rotan lagi. Nabi rotan. Kau ni sudahlah minumnya. Beres ya Rasul. 2-3 hari datang. Itu je lah kerja. Mabuk datang mengadu masalah. Faqala rajulun minal qawm. Orang yang tahu cerita ini, orang keliling yang tahu mengatakan, Allahumma la'anhu ma aksara ma yu'ta bihi. Ya Allah, engkau laknatlah Nu'aiman ini. Tak ada kerja lain. Mabuk, tobat. Mabuk, tobat. Mabuk, tobat. Bila nak selesai? Ya Allah, engkau laknat je lah orang ini. Apa jawab Nabi? Kata jangan cakap begitu. La tal'anhu. Ente jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia ni masih lagi cinta Allah dan Rasul. Cuma dia payah nak buang ketagihan dia. Ni hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, kalau kita lah orang pesen macam ni, kita terajang, tuan-tuan. Engkau ni bila nak insaf? Tak, Nabi tetap letakkan harapan kau akan jadi orang baik.
Kita dengan budak-budak bekas penagih, kalau masuk masjid, orang surau terus tukar mangga baru. semua peti besi tukar mangga baru semua. Budak tu pun rasa, asal aku datang ni tukar kunci baru. Jahat sangat ke aku. Lala dia malas datang semayang. Akhirnya dia join balik geng-geng lama dia, duduk ngisap semula. Kadang salah kita, sebab kita tak ada kasih sayang. Nabi dia ada kasih sayang. Datang sini, okey buat baik, tak buat kuratan kau, piup gitu. Orang hina, jangan hina. Dia ni sayang Allah dan sayang Rasul. Payah. Jadi satu peringatanlah kepada kita. Kita ahli sunnah wal jemaah. Ingat kita di Selangor, manhaj kita ahli sunnah wal jemaah. Ahli sunnah wal jemaah berpegang bahawa orang Islam kalau buat dosa besar tidak jatuh kafir. Ni kena ingat tu. Sebab kita tak nak nanti ada asatizah penceramah yang mengajar atas mana-mana terus mengatakan minum arak kafir. No, kafir. Kafir hujung. Tidak begitu. Dalam ahli sunnah wal jemaah, melakukan dosa besar tidak menjadikan kita kafir. Jadi kita tak layak laknat orang itu. Ada mazhab akidah yang mengatakan kafir, iaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah berpandangan orang yang buat dosa besar jatuh kafir, kekal dalam neraka dan takkan keluar daripada neraka. Jadi kalau tuan-tuan buka YouTube, tengok ceramah, ada penceramah yang garang-garang, bengkeng-bengkeng, mengatakan buat dosa besar kafir, masuk neraka, tak tubik-tubik. Itu Mu'tazilah, Khawarij. Ahli sunnah wal jemaah tidak. Sebab kita ahli sunnah wal jemaah berpegang bahawa Nabi akan beri syafaat kepada umatnya yang melakukan dosa besar. Itu Nabi janji. Sebagaimana riwayat daripada Jabir dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Nabi sebut syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan tetap diberikan kepada umatku yang buat dosa-dosa besar, kata Nabi. Hadis ni diriwayatkan ramai ulama. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Hakim, Abu Dawud At-Tayalisi, Ibn Hibban dan ramai lagi. Ini bukan nak menggalakkan tuan-tuan buat dosa besar, tidak. Tapi jangan hina orang buat dosa besar. Itu cara kita ahli sunnah wal jemaah. Sebab kita jiwa dakwah. Orang tu sakit, kita nak ajak kepada kebaikan. Maka orang sebaik Nabi begini tak jumpalah dalam dunia, tuan-tuan. Tak jumpalah. Mana ada orang macam ni? Orang buat maksiat dia boleh sayangi luar biasa. Sebab yang dia nampak adalah dakwah. Kita sekarang mata kita bukan mata dakwah dah. Mata kita mata mahkamah. Jatuh hukum je. Hukum. Salah, dosa, neraka, kafir, durga. Mata kita mata hakim. Mata Nabi mata dakwah. Dia melihat orang buat maksiat adalah orang sakit yang mesti kita bagi ubat supaya dia sembuh balik. Dia saudara kita, dia bangsa kita, dia orang kita, kita sembuhkan. Itu payahlah nak ada jiwa ini, payah. Nabi ada jiwa ini. Orang baik Nabi kita ni, tuan-tuan. Baik sangat. Kenapa Nabi tekankan sangat budaya kasih sayang ini? Sebab Nabi bagi tahu terang-terang, siapa nak dapat kasih sayang Allah, dia kena belajar sayang pada orang. Kalau dia tak belajar sayang pada orang, macam mana Tuhan nak sayang dia? Innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Kata Nabi, Allah hanya sayang kepada hambanya yang dalam hati ada sifat sayang pada orang lain. Hadis Tabrani. Kau tak suka campur orang, macam mana you expect Tuhan sayang kepada engkau? Engkau tak suka dengan orang. Dalam hadis lain Nabi sebut, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang ada kasih sayang akan disayang oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayanglah semua makhluk Allah di bumi, nescaya semua makhluk Allah di langit akan sayang kepada engkau. Sayang. Lepas itu Nabi sentiasa sayang, tak kira siapa. Mari kita sayangi semua orang. Ada orang kadang dia tanya, macam mana kita nak tahu kita ni telah diampunkan dosa kita oleh Allah? Kita dah taubat pergi Mekah, baca Quran, buang perangai-perangai buruk. Sekarang kita nak tahu aku ni Allah dah ampun ke belum? Apa indikator dia? Salah satu indikator kita ini telah diampun Allah adalah sifat sayang. Jangan main-main.
Dalam satu hadis Nabi menyebut, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fauhibbahu. Nabi cerita Allah kalau dah ampunkan dosa kita, Allah panggil Jibril. Hey Jibril, Mamat ni aku maafkan dia dan aku sayang dia. Maka engkau wahai Jibril, kau pun wajib sayang dia. Jibril ni taat. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun sayang pada Mamat ini. Summa yunadi fis sama. Kemudian Jibril buat pula announcement. Dia adalah ketua penduduk langit. Kata Jibril, innallaha yuhibbu fulan fa uhibbuh. Mamat ni Allah Ta'ala kasih tahu dia dah cinta kepada Mamat ini. Aku pun taat pada Allah, aku juga cinta pada Mamat ini. Jadi aku nak engkau semua selaku pengikut aku pun mesti mau cinta kepada Mamat ini. Maka seluruh penduduk langit cintalah kepada orang ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Semua ahli langit cinta kepada dia. Qala summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Apabila penduduk langit sudah sayang kepada orang ini, secara automatik penduduk di bumi pun sayang pada orang ini. Jadi tanda kita dapat kasih sayang dan keampunan Allah apabila kita disayangi oleh orang lain. Artinya kalau kita duduk di Sungai Buloh ni, hidup kita dibenci oleh orang lain, Tuhan pun sedang benci dengan kita. Tapi kalau kita hidup disayangi oleh orang, kita sedang disayangi oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan mengikut kasih sayang hamba-Nya. Kalau orang menyampah tengok kita, Tuhan pun menyampah tengok muka kita. Sebab itu tak betul kalau ada orang kata, saya tak kisah orang nak kritik, orang nak kata apa pun katalah. Yang penting Allah sayang saya. Tak ada maknanya. Engkau kalau nak kasih sayang Allah, kau kena dapat kasih sayang manusia. Sebab kasih sayang makhluk di bumi, cernaan daripada kasih sayang makhluk di langit. Kasih sayang makhluk daripada langit dapat daripada Jibril. Jibril dapat daripada Allah. Mungkin orang tanya, macam mana nak suruh semua orang sayang kita? Letih Ustaz. Saya Facebook boleh 500 follower. Macam mana semua nak sayang saya? Lainlah Cristiano Ronaldo berjuta-juta orang sayang dia. Dah, bukan itu ukuran dia. Ukuran sayang orang pada kita bila kita akhlak elok, bintang timur, cuaca baik, cahaya sampai ke hutan seberang, mulut manis, hati baik. Mana pergi orang sayang? Mana pergi orang sayang? Sebab itu marilah kita berkasih sayang. Sebagai tanda kita ni nak membawa cinta kita pada Nabi, daripada Nabi ni. Dan kasih sayang ni yang saya nak tekankan, ni di pujung-pujung pertemuan lah. Sebab kalau kasih sayang sesama makhluk, saya ingat tak ada masalah sangat. Kita sayang pada sesama manusia. Tapi saya melihat sekarang kasih sayang kita kepada alam sekeliling kita kurang. Alam sekitar, hutan-hutan kita, alam semula jadi kita, haiwan-haiwan kita. Itu ramai orang yang tak memberikan kasih sayang. Kasih sayang pada alam boleh kita ukur dari segi kebersihan, setakat mana kita menjaga keindahan. Itu semua menunjukkan kasihnya kita kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Macam kasih kita kepada haiwan ni tuan-tuan. Nabi ni, dia punya kecintaan dia bisiratil umumi yashmulu jami'i asnafil khalaiq fayarhamuhul barri wal fajir wat natiq wal mubham wal wahshu wat tayru. Kata ulama, Nabi ni dia punya kasih sayang dia bukan pada makhluk, termasuk jugalah kepada haiwan, kepada pokok, segala benda, sungai, laut, segala-galanya. Salah satunya yang saya ingat kita kena ambil perhatian adalah haiwan. Haiwan ni kita kena sayang tuan-tuan. Saya tak sebut secara spesifik lah haiwan ni yang orang pelihara haiwan oyen ke apa, tidak. Yang ni mungkin menjadi suatu nasihat kepada kita bersama selaku orang surau masjid yang buat pengurusan sembelihan dan sebagainya. Kadang kita ni tak menunjukkan kasih sayang semasa menguruskan haiwan-haiwan korban. Ni tak betul tuan-tuan. Kena tunjuk kasih sayang. Nampak kejam agama kita ni. Rakan-rakan non-Muslim pun bila tengok, brutal betul kan Islam. Macam main wrestling, giling lembu. Jadi tak nampak love tu, tak ada. Dan ini kita kena akui. Biasa berlaku masa proses kita nak merebahkan haiwan itu, masa proses kita nak
pisau yang kita guna. Padahal semua itu SOP-nya diajarkan oleh Nabi. Nabi dah ajar, engkau kena ada ihsan, kena ada sayang kepada haiwan ketika kau menguruskan haiwan-haiwan itu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah suruh kau ihsan dalam semua perkara. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membuat pembunuhan berdasarkan hukum yang sah, bunuh dengan cara elok. Wa iza zabahtum fa ahsinul dzibhah. Kalau engkau sembelih dengan cara elok. Artinya Nabi suruh buat yang bagus, buat cara ihsan, tunjukkan kasih sayang. Maaf kalau kita menengok sekarang ni, kadang-kadang lembu itu bila turun daripada lori, saya ingat kalau 10 ekor, ada 3 patah dah kaki masa terjun daripada lori tu. Dia tolak kelebuh jatuh, takut menengok. Disebabkan kita tak betul cara mengurus. Itu yang haiwan mati keras begitu. Pada tali itu mati dah. Tak ada sembelih keras begitu dah. Apa sebab? Tidak ada ihsan. Ada pula geng-geng pengumpul pisau ni pula kerjanya membanding pisau. Banding pula depan lembu. Oh, ini pisau ni beli di Indonesia ni. Oh ini tempur pisau ni. Oh, lembu tu beling. Oh, meninggal aku ni sekarang. Meninggal aku ni. Kalau ada Nabi tu, Nabi marah kita. Kata Ibn Abbas, anna rajulan adja'a syatan yuridu an yazbahaha wa huwa yahuddu syafratahu. Ada seorang lelaki membaringkan kambing yang dia nak sembelih, sambil baring sambil mengasah pisau. Kambing tu terkelip-kelip tengok pisau. Meninggal aku ni kambing tu. Faqala Nabi nampak, aturida antumitaha mautatin. Hello saudara, berapa kali nak bunuh dia ni? Awak mengasah pisau tu dah membunuh dia dah. Ni kan sembelih sekali lagi. Cuba ada ihsan. Hal haddatta syafrataka qabla an tudji'aha. Kenapalah tak tajamkan pisau siap-siap? Cuba orang buat begitu depan kau. Kau nak dicocok ke apa, kena ambil darah, nak buat medical check up, pakai jarum hok besar-besar, tunjuk depan, pakcik kita akan pakai jarum ni ya. Kita meninggal aku, ya Allah, tak keluar pula urat dari tu. Biasa keluar sangat urat ni, padan dengan muka ni. Oh, tak kau cocok monggo kokel nak pergi umrah, misi pakai yang halus-halus je ya. Pandai kau pesan suruh pakai jarum paling halus. Tain kau sembelih binatang, siap menunjuk pisau. Ni beli kat Indonesia ni. Oh gitu, cantik pisau ni. Oh ni pisau Rambo. Lembu tu menengok. Begitu. Tak betul. Mana sayang kita? Ihsan. Baik itu Nabi tuan-tuan. Dia punya haiwan korban dia. Ini kan dalam cerita Sulh Hudaibiyah kan. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Haiwan sembelihan Nabi yang Nabi bawa daripada Madinah ke Mekah, semua berhias. Maksudnya dipakaikan kalung, ada penanda pada telinga. Binatang tu semua cun, dia make up kan. Apa sebab? Ini special. Kita nak korban. Jangan samakan dia dengan lembu lain. Jadi kita nanti buat korban, kita pun tak tahu mana lembu korban, mana lembu tak korban. Sebab kita tak ada tanda. Bahkan lembu kita comot-comot, tak mandi, tak apa. Kuruh, kering. Dia punya tulang rusuk boleh main gitar. Teruk. Comot tu lah. Tak cantik. Nabi, haiwan korban dia semua cantik-cantik. Sebagai memberi kasih sayang. Kasih sayang ni mustahak tuan-tuan. Kereta tuan-tuan, kereta kita pun kasih sayang. Tuan-tuan tak percaya, naik kereta ni kan balik, tuan-tuan cakap dalam kereta, aku ingat aku nak jual lah kereta ni. Try lah. Pagi esok tak boleh hidup. Kereta dengan isteri lebih kurangnya. Tuan-tuan ragam ni jangan main-main. Dengan maintenance lagi macam-macam. Kereta pun merajuk. Dia ada perasaan. Jangan macam syirik pula ayatnya. Tak, kita dengan kereta ni daripada zaman bila. Kita lama dengan dia kan. Kulu kilir bawa. Tiba dalam kereta kita boleh cakap nak jual. Merajuk dia. Tayar pancit lah. Tak boleh start lah. Tiba-tiba je. Ada je problem. Artinya semua benda ni ada. Kasih sayang tu mustahak lah. Sangat kasih sayang. Jadi yang ini Nabi ajarkan pada kita. Apa yang perlu kita lakukan.
balaslah kasih sayang ni balik. Buat baik kepada semua makhluk, sayangi orang-orang yang disayangi oleh Nabi. Itu kita cara membalasnya. Cuma kalau kita sayang kepada makhluk-makhluk Allah ini, tak boleh tidak kita kena ingat, tidak ada yang mengatasi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cinta kita yang paling besar sekali. Sebab Allah ni yang menciptakan kita. Dan Nabi itu adalah manifestasi kasih sayang Allah dicurahkan pada umat manusia melalui Nabi kita. Itu specialnya pula. Allah tunjukkan kasih dia kepada kita menerusi Nabi dia. Nabi bawa kasih sayang Allah. Allah sayang kepada makhluk lebih daripada mak ayah sayang kepada kita. Oh, lebih. Tuan-tuan, Nabi pernah sekali, dia masa tu selesai satu peperangan. Ada sekumpulan prisoner of war ni, tahanan perang, kena berarak ramai-ramai. Nabi dan sahabat tengok sajalah. Tiba-tiba ada satu orang perempuan kulu kile mencari anak dia yang hilang. Cari anak hilang. Sahabat semua tengoklah. Dia cari anak aku, mana anak aku. Tiba dia jumpa anak dia. Anak dia kecil. Dia ambil anak dia yang kecil, terus dia peluknya. Pada anaknya tu comotnya apa semua, dia cium-cium lah anak itu. Sayang sangat. Lepas tu dia pun selok baju, dia susukan anak dia. Lah ramai-ramai orang tu. Susukan anak pula. Mak susu. Tukar pula kanan kiri. Dia peluk kejapkan, dia cium anak dia. Nabi pandang sahabat, Nabi tanya, aku nak tanya engkau orang. Kau nampak tadi mak tadi sayang pada anak? Nampak ya Rasul. Kau agak mak tu sanggup dah campak anak dia dalam api. Takkanlah ya Rasul, dia punya sayang pada anak, peluk macam-macam. Begitulah Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita ni lebih daripada mak tadi sayang pada anak dia. Sangat main-main. Baik itulah disebabkan Nabi doakan kita ni, walaupun dosa besar dapat syafaat. Ada ulama berpandangan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diazab di hari kiamat. Ada pandangan begitu. Habis tak adil lah, orang maksiat tak kena azab. Mereka diazab di kubur. Dan ada pandangan mengatakan diazab di dunia. Dia berikan musibah macam-macam supaya kafarah pada dia. Diberikan azab kubur yang macam-macam, kafarah pada dia. Kerana pada hari kiamat, walaupun dia nak masuk kepada azab, Nabi jamin pula dia tak masuk. Kan Nabi ni masa kita nak melintas titian sirat, dia akan jaga lagi. Ummati salim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia akan sentiasa jaga kita. Bila dah agak, mari minum sini telaga Kausar, air percuma, mari. Dia bela kita lah sampai hari kiamat. Maka ada ulama berpandangan begitu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semualah. Tak payahlah kena masuk neraka sakit atau tak payahlah. Tapi semuanya dapat bukan kerana kita baik, kerana kasih sayang seorang insan bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia cinta kita kepada baginda Nabi, tidak ada penghujungnya. Moga-moga apa yang kita bahaskan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu kita pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.